Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua pelajar-pelajar cikgu dekat rumah sana. Okey, sebelum cikgu start, cikgu kenalkan diri dulu. Kalau yang dah kenal tu, kenal lah. Yang belum kenal, nama cikgu Syakir ya. Ada kat sini tulis cikgu Syakir. Okey. So, sama juga macam kelas-kelas kita sebelum ini, kita akan jalankan kelas kali ini secara online, iaitu rakaman video. Okey. So, untuk minggu lepas, kita dah masuk modul geografi tingkatan 2 dan kita dah masuk hingga bab 6. Okey. Bab 6 yang ini. Okey, bab 6 ni tajuk dia telekomunikasi di Malaysia. Betul tak? Jadi kita dah cover sampai 6.1 dengan 6.2. Kita dah cover dua tajuk tu untuk alat telekomunikasi di Malaysia dengan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Betul tak? Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak masuk terus kepada 6.3. Tajuk 6.3 ialah kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Apakah kepentingan dia? Kenapa kita perlukan telekomunikasi ni? Okey. Kita tengok dulu. Dia ikut urutan daripada belah sana dan ke belah sini. Okey. Okey, kita tengok yang pertama dulu, belah atas sana, iaitu pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Okey, dengan adanya telekomunikasi ni, kita punya pengurusan dan juga pentadbiran negara kita akan jadi lebih sistematik dan tersusun. Maksudnya bila ada alat telekomunikasi ni, dia boleh orang-orang dekat bahagian pentadbiran, diorang boleh menggunakan kemudahan telekomunikasi ni untuk lancarkan lagi urusan diorang. So tak perlulah diorang nak berjumpa depan-depan baru boleh nak uruskan diorang punya hal pentadbiran. Tak perlu, sebab diorang hanya boleh gunakan terus alat-alat telekomunikasi untuk uruskan terus. So dia jadi lagi cepat. Okey. Contohnya file-file, tak perlu lagi simpan file-file yang fizikal, maksudnya dalam bentuk file, bentuk kertas, tak perlu. Okey, boleh simpan semua dalam komputer terus. Betul tak? Bila dah masuk dalam komputer, kerja diorang akan jadi lagi cepat. Bila nak cari, kita just perlu type dan file tu akan pop up terus. Betul tak? Dia boleh jumpa terus. So lebih sistematik dan lebih teratur dia punya tu. Tak perlulah nak cari-cari satu-satu kertas, tak perlu. So dia lagi cepat pentadbiran tu. Okey, sekarang kita tengok yang kedua, peluang pendidikan lebih luas dan juga menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Okey. Maksudnya peluang pendidikan lebih meluas ni maksudnya dia boleh mendapatkan ilmu tu melalui medium yang lebih luas. Okey, dekat internet macam-macam diorang boleh belajar. Okey. Dan juga menjimatkan kos. Menjimatkan kos maksudnya tak perlulah bayar beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu semata-mata nak hantar pergi sekolah yang standard dia bagus. Okey, diorang boleh belajar terus daripada alat-alat telekomunikasi, telefon, laptop, komputer. Diorang boleh dapat macam-macam information melalui e-pembelajaran. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang ketiga, data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Macam yang cikgu cakap tadi, boleh simpan terus data dalam komputer, okey, dengan cepat dan juga lebih selamat. Okey, maksudnya hanya orang-orang yang tertentu yang mungkin dekat file tu ada password dia. Orang-orang yang tertentu saja yang tahu password untuk buka file tu. So dia jadi lebih selamat lah. Tak semua orang boleh nampak, tak semua orang boleh jumpa. Okey, tak semua orang ada akses dekat file tu. Okey, untuk yang keempat dekat bawah, urusan keuangan dan perkhidmatan perbankan atas talian membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lebih lancar. Okey. Maksudnya banking online lah, online banking. Okey, kita uruskan wang secara online. Sekarang pun dah banyak dah. Okey, beli barang online lah. Semua ini melibatkan urusan keuangan secara atas talian. Okey, kita tengok poin yang kelima. Poin yang kelima ialah pelbagai maklumat di seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet. Ini pelajar semua pun tahulah. Betul tak? Tinggal sekarang ni orang kata maklumat semua di hujung jari. Okey, di hujung jari ni maksudnya kita semua sekarang ni kebanyakannya dah ada telefon bitar sendiri, dah ada handphone sendiri. Tinggal nak type je, lepas tu terus dapat information. Betul tak? Sekarang ni semuanya dekat internet je. Okey?
Lepas tu kita tengok poin yang terakhir, siaran langsung melalui aplikasi satelit membolehkan penonton menyaksikan siaran secara langsung di televisyen. Okey. Dengan adanya telekomunikasi ni, kita boleh tengok siaran secara live. Betul tak? Macam ada konsert live ke, ada program-program dekat TV yang live ke, bukan saja dekat Malaysia, malahan daripada luar negara sekalipun kita boleh dapat siaran secara live tu. Okey. Jadi betapa pentingnya alat telekomunikasi ni, betul tak? Supaya kita tak ketinggalan benda tu tengah live dan kita pun dapat join sekali tengok apa yang tengah terjadi. Okey. Bola ke, betul tak? Semua benda ni live juga. Okey. So seterusnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu 6 kepentingan. Lepas tu kita tengok ada lagi 5 kepentingan yang lain Sebab cikgu nak masukkan semua dalam satu slide. Nanti takut tulisan dia terlampau kecil, korang tak nampak. Jadi cikgu kena buat 2 slide Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Okey, ini kepentingan yang seterusnya. Okey, kepentingan yang seterusnya ialah yang belah sana tu, satelit cuaca dapat memberi data ramalan cuaca dan fenomena alam dengan lebih tepat dan terperinci. Maksudnya, dengan adanya satelit ni, kita boleh tahu, menggunakan satelit ni lah yang orang-orang dekat TV tu, diorang buat ramalan cuaca. Okey, esok sama ada akan hujan ke, esok cuaca akan panas sepanjang hari ke, mungkin akan hujan petang tu ke. Okey. Jadi apabila kita dah tahu ramalan-ramalan cuaca ni, kita boleh jadi bersiap sedialah untuk esok, sama ada nak pergi kerja tu nak kena bawa payung ke tak. Okey. So ini kepentingan dia, satelit cuaca. Dia boleh menentukan dia boleh meramal apakah cuaca untuk hari esok. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang kedua, yang tadi kita dah ada 6, betul tak? So yang atas tu yang ke-7. Okey, yang ini yang ke-8 Yang ke-8 ialah segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan juga efisien. Macam cikgu cakap tadi dekat urusan pentadbiran, ingat tak yang pertama tadi? Okey. Dengan adanya telekomunikasi ni, dengan adanya teknologi-teknologi yang dah maju ni, kita punya semua kita punya pengurusan akan jadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Tak perlu lagi tunggu-tunggu. Okey. Semua benda dah ada kat dalam komputer, kita hanya perlu type je dan dia akan keluar terus. Okey. So jadi lagi cepat, kita tak perlu buang masa nak tunggu, nak cari satu-satu, tak perlu Okey, so itu yang ke-8. Kita tengok yang ke-9, dia boleh mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim macam mana? Dengan adanya alat telekomunikasi ni, kita boleh gunakan untuk berhubung dengan orang-orang lain. Maksudnya, dengan kawan-kawan lama yang kita dah terpisah ke, macam dah lama tak jumpa, kita nak bertanya khabar, boleh tanya khabar. Lepas tu, kalau nak jumpa, kita boleh gunakan alat telekomunikasi kita untuk plan dengan dia, nak jumpa dekat mana. Lepas tu bila kita berjumpa kan dia boleh mengeratkan silaturahim, betul tak? Jadi ini antara salah satu cara lah kita boleh gunakan alat telekomunikasi ni ke arah yang baik. Okey, kita boleh mengeratkan silaturahim. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang ke-10, dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Okey, ini nampak poin dia macam sama dengan yang ke-9 tapi sebenarnya lain. Okey, untuk poin yang ke-10 ni dia nak cakap yang kita boleh berhubung dengan semua orang dekat serata dunia. Kalau yang macam poin 9 tadi, dia boleh mengeratkan silaturahim dengan orang yang kita kenal sahaja, betul tak? Dia boleh merapatkan lagi hubungan tu. Okey. Untuk yang ke-10 ni, dia cakap yang kita boleh berhubung dengan semua orang dekat serata dunia. Even orang tu kita tak kenal sekalipun, kita boleh berhubung dengan dia. Okey. Banyak sekarang platform untuk kita berhubung dengan orang di serata dunia dengan secara online. Okey. Contohnya macam Skype ke kan, kita boleh contact dengan dia, boleh video call lagi dengan dia secara atas talian. Okey. Dan yang terakhir, yang ke-11, kepentingan yang ke-11 ialah dia boleh meningkatkan integrasi dan juga perpaduan negara. Macam mana telekomunikasi ni boleh meningkatkan integrasi dengan perpaduan negara? Okey, sebelum cikgu terangkan untuk poin ini, cikgu nak korang faham dulu perkataan integrasi dengan perpaduan tu. Okey, cuba fahamkan dulu apa itu integrasi, apa itu perpaduan. Okey, integrasi dengan perpaduan ni maksudnya kita boleh hidup secara satu, menjadi satu untuk secara satu negara yang aman dan harmoni. Okey, perpaduan, kita boleh hidup bersatu padu. Okey. Jadi, kalau kepentingan telekomunikasi ni dalam membentuk perpaduan ni ialah
kita boleh gunakan alat-alat telekomunikasi ni untuk mengeratkan kita punya hubungan dengan kaum-kaum lain, okey? Dengan kaum kita sendiri pun, apa salahnya, betul tak? Dengan Melayu, apa salahnya? Dengan Chinese, apa salahnya, betul tak? Kita boleh eratkan silaturahim dan kita boleh kukuhkan kita punya perpaduan. Kenapa kita tak gunakan kita punya telefon untuk eratkan hubungan kita dengan orang lain? Takkanlah kita asyik nak gunakan telefon kita untuk buat komen-komen yang racism kan dengan kaum-kaum lain. Kenapa kita tak gunakan ke arah kebaikan? Jadi daripada kita gunakan ke arah keburukan, baik kita gunakan dia untuk eratkan lagi perpaduan dekat negara kita, okey? Okey, jadi cikgu rasa sampai situ saja dulu cikgu terangkan. So hari ini kita hanya cover 6.5, okey? Dia ada 11 kepentingan tu cikgu nak korang ingat, okey? Fahamkan betul-betul setiap satu tu, okey? Kalau ada yang tak faham mengenai penerangan yang cikgu bagi tadi, boleh ajukan soalan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan untuk korang InsyaAllah cikgu akan try jawab. Okey, sekarang untuk aktiviti pula, kita dah buat daripada muka surat 14 sampai muka surat 21, betul tak? Kita dah buat sampai muka surat 21 ni kan? Sampai muka surat 21. Sekarang cikgu nak korang buat untuk muka surat 23 ni sahaja Ini ialah kepentingan dia, kepentingan telekomunikasi di Malaysia, okey? Basically semuanya dah ada dekat situ, okey? Korang tinggal nak salin balik je, okey? Kenapa minta salin balik? Sebab apabila korang dengar, korang akan faham. Bila korang tulis, korang akan lagi ingat apa yang korang belajar, okey? Jangan ingat cikgu bagi latihan suka-suka je Okay. So ini ialah untuk menguatkan lagi korang punya ingatan dekat topik yang kita baru sahaja cover. Okay. So sampai situ sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. InsyaAllah macam cikgu cakap tadi, kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh tanya dekat grup WhatsApp. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera.